Sebelum tu saya dah tunjukkan tentang template Google Form yang akan digunakan oleh guru-guru dalam melaksanakan PDPR pada tahun ini. Yang mana ini template yang akan diterima oleh semua guru di daerah kita dan kita perlu isikan dengan betul lah. Dan kat sekolahnya kita boleh pilih sama ada rendah, menengah atau kolej vocational KB. Hanya ada 3 saja. Kalau prasekolah kita kategorikannya sebagai sekolah rendah. Kalau tingkatan 6 kita boleh kategorikan ia sebagai sekolah menengah. Begitu juga kalau tahun 1 college vocational, dia antara 3 tu. Pilih mana yang berkaitan yang paling hampir untuk kategori sekolah tersebut. Baik, tahun ni kita boleh pilih daripada prasekolah sehinggalah ke tingkatan SKM, sijil kemahiran. Ini bagi college vocational lah, sehingga SKM, tahap SKM. Dan seterusnya mata pelajaran. Mata pelajaran kalau terlepas ada aduan daripada guru-guru, ada subjek dia tak termasuk. Tapi tahun ini saya tengok ada 300 lebih, 308 mata pelajaran yang terdapat dalam ni. Kita boleh scroll dan pilih apa mata pelajaran yang kita ajar pada waktu itu. Baik, kita ikut huruf lah. Kalau subjek kita bermula dengan huruf bahasa Inggeris, kita tahu B untuk bahasa, kita klik pada bahasa Inggeris. Begitulah seterusnya, kita boleh pilih ikut subjek yang kita ajar pada waktu itu. Baik, tempoh tarikh pelaksanaan. Kalau tahun lepas, tempoh pelaksanaan. Kalau tahun lepas perlu diisi pelaporan ini sebelum jam 5 petang. Pada tahun ini kita tak sediakan, tak hadkan masa untuk guru-guru isi sehingga pukul 5 petang. Tetapi kita bagi tarikh bila laksana tu. Kita boleh pilih sama ada tarikh hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Kita boleh pilih mengikut tarikh-tarikh yang ada dalam ni saja. Kalau tengok sini sehingga 5 bulan 3, dia letak itu. Mana dia sampai bulan 3 tu. Okey. Andai kata hari ini tak sempat nak isi, tuan-tuan boleh isi pada keesokannya. Tetapi kena ingatlah tarikh tu. Bila tuan-tuan buat PDPR, sesi PDPR tersebut. Baik, tempoh masa pelaksanaan PDPR kurang 1 jam atau antara lingkungan 1 hingga 2 jam, 2 atau 3 jam, atau juga melebihi 3 jam. Yang ini kita boleh pilih sesi mana yang berkenaan dengan sesi PDPR yang kita laksanakan. Baik, bilangan murid yang mengikuti PDPR dalam talian jika berkenaan. Baik, jika berkenaan maksudnya semasa kita melaksanakan PDPR tu, kita boleh tengok bilangan murid yang mengikuti. Kalau kita pakai Google Meet, dia ada bilangan peserta ke atas tu. Kita nyatakan kat situ. Dan sepatut peserta yang ada berapa, dan juga kita juga isi nombor 6 yang tidak sama ada dalam talian dan juga luar talian. Jadi kita letakkan bilangan dia. Kalau dalam talian, kalau menggunakan Meet tu kita nampak berapa orang, ataupun kita boleh kesan berapa bilangan murid yang terlibat dalam PDPR tersebut. Kalau luar talian tu kita berdasarkan dengan tugas yang kita bagilah. Sebab saya dipahamkan bila saya tanya dengan beberapa orang guru, cara dia meletakkan tugasan tu. Contohnya dia letakkan satu tugasan untuk satu kelas di dalam di pondok pengawal, yang mana parent akan ambil tugasan tersebut
dan bawa pulang untuk diselesaikan oleh anak-anak mereka. Jadi bilangan yang ambil itulah yang dikira sebagai mengikuti pembelajaran PDPR secara menggunakan kaedah luar talian. Dan offside ni jika ada, tapi jarang berlakulah di Rembau PDPR offside, kecuali kalau ditakdirkan lah, minta dijauhkan lah. Kalau ada yang dilanda banjir ke musibah, yang itu pun susah juga. Tapi kebanyakannya akan berlaku yang nombor 6 dalam talian dan juga luar talian. Yang nombor 7 ni jarang berlaku dan tak ada yang berlaku tahun lepas di Rembau. Baik, murid yang tak mengikuti PDPR ni kita boleh nyatakan lah. Mungkin mereka ada sebab, tapi kita tulis saja bilangan murid yang tak ada dalam senarai itu. Kalau murid kita 20, yang ada masa tu 28. Mana ada 2 tak ada. Jadi kita tulis 2 je. Okey, itu senang saja, kita tolak bilangan yang sepatutnya ada. Baik, nombor 9, menggunakan platform yang ada jika berkenaan. Yang ni dia ada pilihan pilih. Kita pilih sama ada Delima ataupun lain-lain platform. Sekiranya mereka menggunakan Delima, kita pilih Delima. Kalau guna Telegram, WhatsApp, Google, Microsoft Teams, Zoom dan sebagainya, itu adalah platform lain-lain. Yang selain daripada Delima tu, dia tergolong dalam kumpulan platform lain-lain. Mana jelas tuan-tuan Yang nombor 11, kaedah PDPR yang digunakan, kita pilih kat sini. Kita tengok menggunakan modul, projek, video atau lembaran kerja. Hanya ini saja pilihan yang diberikan. Dan kalau berkaitan, tuan-tuan pilihlah di bidang ataupun kaedah mana yang kita gunakan untuk PDPR tersebut. Okey, nombor 13, pentadsiran bilik rajah, ya atau tidak. Kalau ya, iyalah. Tidak. Dan juga kaedah pentadsiran bilik rajah secara pemerhatian, penulisan, lisan, gabungan. Gabungan ni dia boleh jadi pemerhatian dan juga penulisan. Dia boleh gabungan antara perkara-perkara yang tersenarai ataupun tidak senarai. Kalau tak ada, pilihlah salah satu. Kalau lebih dari satu, kita buat gabungan. Kalau pemerhatian, kita pilih pemerhatian saja. Baik, dan yang terakhir, pentadsiran bilik rajah PBD direkodkan setelah selesai PDPR. Yang ni kita boleh ya ataupun tidak saja pilihannya. Bila kita dah isi semua, kita klik submit dan barulah boleh kita kira sebagai pelaporan itu telah dihantar. Okey, kalau tengok sini, saya membuka laporan ini menggunakan ID Delima yang diberi pada PBD. Jadi kalau saya klik submit, pihak jabatan dia akan terima lah. Baik, itu berkenaan dengan template pelaporan Google Form yang perlu diisi oleh guru-guru dan pihak yang terlibat dalam melaksanakan PDPR di sekolah. Untuk makluman, tuan-tuan, pelaporan ini perlu ditulis dan disediakan pada setiap selepas sesi pembelajaran PDPR dilaksanakan. Baik, itu bagi PDPR untuk sesi pada tahun ini. Yang mana bila kita selesai laksanakan PDPR, kita isilah laporan ini dan kita submit. Baik, andai kata ada masalah, data habis, talian tak ada ataupun nanti tak ada, kita boleh isi esoknya dengan syarat kita ingat tarikh pelaksanaan PDPR yang kita dah buat
pada hari tersebut. Baik, itu adalah berkenaan dengan PDPR secara harian yang melibatkan semua sekolah yang berada dalam daerah Rebau. Tapi kita ada juga pelaporan PDPR berkala. Yang berkala ni adalah sekolah yang terpilih di daerah Rebau yang dipilih oleh pihak JPNS untuk menjalankan pelaksanaan PDPR berkala. Yang berkala ni ada diterangkan sekali dalam talimat itu. Nanti saya akan bagikan makluman berkenaan dengan pelaksanaan PDPR berkala, yang mana di untuk daerah Rembau terdapat 2 sekolah sahaja yang terlibat dalam pelaksanaan PDPR berkala, iaitu satu SMK Datuk Undang Haji Adnan di Kotel, dan satu lagi ialah College Vocational Datuk Lela Maharaja, yang mana yang ini nanti pihak dia akan dimasukkan dalam grup PDPR di peringkat negeri. Yang ini dia takkan ada dalam grup di PD Rembau, tapi dia akan dimasukkan di-add-kan dalam grup PDPR Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, yang mana kaedah tu nanti akan diterangkan oleh PDP pihak TMK atau Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Baik, ya saya. Saya dah dapat. Saya dapat surat ni. Dapat. Lepas tu tapi nombor kod sekolah tu salah lah. NKE 3038 ni masih pendapatan SMT dulu ni.